Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu PJ. Hari ini Cikgu PJ nak ajar bagaimana untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Ada 4 langkah yang secara am, iaitu yang pertama membentuk bentuk am bagi persamaan kuadratik. Yang kedua, nyatakan punca-puncanya, cari punca-puncanya. Step yang ketiga ialah lakarkan graf, dan step yang keempat adalah tentukan julat. Okey, kita tengok contoh yang pertama seperti di paparan kamu. Okey, yang pertama adalah membentuk bentuk am. Okey, bentuk am persamaan kuadratik bentuk AX kuasa 2 tambah BX tolak tambah C. Okey, jadi kita pindahkan dan juga pindahkan yang ni. Okey, kedua-duanya pindahkan jadikan sama dengan sifar. Jadi kalau dalam bentuk ketaksamaan sama lebih kecil daripada sifar lah. Okey, jadi bila kita bawa, kita akan dapat 5x kuasa 2 tolak dengan 2x kuasa 2 tambah 10x. Kita bawa negatif 3, jadi tambah 3x tolak dengan 10. Okey, lebih kecil daripada sifar. Okey, permudahkan, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 13x tolak 10 lebih kecil daripada sifar. Okey, setelah kita dapat bentuk am, kita akan cari punca-puncanya. Just press your calculator, you'll get x equal to 2/3 and also x equal to negative 5. Okey, kita dapat dua nilai, iaitu dua punca. Okey, yang seterusnya adalah melakarkan graf. Okey, jadi kamu perlu lakarkan graf. Graf ini berbentuk senyum ataupun masam. Okey, nak lakar graf dalam bentuk senyum ataupun masam. Okey, just kita tengok kepada perkali bagi A dalam ketaksamaan, iaitu positif, jadi bentuknya bentuk senyum. Okey, jadi bila bentuk senyum, kita lukiskan bentuk senyum. Okey, kemudian kita perlu ada paksi X. Kemudian kita nyatakan dia punya punca. Apakah punca-puncanya? Kita dah nyatakan tadi, negatif 5 dan juga 2/3. So, negatif 5 di sebelah kiri 2/3. Okey, kemudian kita akan tentukan, buat step yang keempat, iaitu menentukan julat. Okey, julat ditentukan dengan melihat kepada simbol ketaksamaan. Okey, diberi bahawa dia lebih kecil daripada sifar. Ketaksamaan tersebut, persamaan kuadratik tersebut lebih kecil daripada sifar. Okey, untuk menentukan yang mana lebih kecil daripada sifar, kalau kita ada paksi graf satah cartesan, ini paksi X, paksi Y, kita tengok kepada paksi Y, iaitu Fx. Fx lebih besar daripada sifar adalah kawasan sebelah atas, manakala lebih kecil daripada sifar kawasan belah bawah. Bawah daripada paksi X. Bawah apa? Bawah paksi X. Ini paksi X. Okey, jadi kita rujuk balik kepada lakaran graf kita tadi. Ini adalah paksi X. Okey, itu adalah paksi X. Disebut bahawa dia lebih kecil daripada sifar. Jadi kawasan yang terlibat adalah kawasan belah bawah. Okey, belah bawah. Okey, jadi kawasan belah bawah ini melibatkan julat-julat nilai X. Apakah julat nilai X yang terlibat di graf tersebut? Maka ada satu jawapan, iaitu X lebih besar daripada negatif 5. Kenapa macam tu, cikgu? Okey, sebab kawasan yang terlibat adalah di sini. Lebih besar daripada 5. X lebih besar daripada 5. Okey, rujuk pada graf sahaja. Okey, lebih kecil daripada 5. X lebih besar daripada 5. Dan X juga lebih kecil daripada 2/3. Kenapa lebih kecil daripada 2/3? Kawasannya di sebelah kiri 2/3. Okey, itu adalah kawasan-kawasan yang terlibat. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Okey, ini adalah jawapan bagi julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik yang pertama. Okey, ingat tadi yang pertama kita akan mencari bentuk am, kemudian cari punca-punca, kemudian lakar graf, kemudian tentukan julat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, saya dah beri dalam bentuk am. Okey, apabila dah dapat bentuk am, kita terus cari punca-puncanya. Okey, apakah punca-puncanya? Just press your calculator. Tapi jadi awak dapat X sama dengan
punca-puncanya ialah X sama dengan 4 dan juga X sama dengan negatif 3. Okey, kemudian kita akan lakarkan graf. Lakar graf, tengok kepada A. Sekali lagi tengok A. Nilai A ialah 1, positif. Jadi graf itu sama juga berbentuk senyum. Okey, saya lakarkan graf di sebelah kanan. Graf berbentuk senyum. Okey, selepas lakar graf bentuk senyum, nyatakan dia punya punca iaitu negatif 3 dan juga 4. Kenapa negatif 3 di sebelah kiri? Sebab dia nilai negatif. 4 di sebelah kanan. Okey, daripada negatif 3. Okey, kemudian kita akan rujuk kepada kita akan tentukan julat. Okey, nak tentukan julat kita rujuk kepada simbol ketaksamaan iaitu lebih besar daripada sifar. Jadi lebih besar daripada sifar adalah kawasan di sebelah atas. Okey, kawasan di sebelah atas, apakah XX yang terlibat? Okey, saya tandakan dengan warna pink. Okey, kawasan yang terlibat adalah ini. Nampak ni? Sebelah atas. Ini adalah graf-graf yang terlibat. Okey, sama juga dekat sini, graf-graf yang terlibat di sebelah atas ya. Okey, jadi kawasan yang ditandakan dengan X itu adalah semakin ke kiri daripada negatif 3 dan semakin ke kanan daripada 4. Maka apakah julat nilai X? Julat nilai X ialah lebih kecil daripada negatif 3. Dan juga julat nilai X adalah lebih besar daripada 4. Okey, jadi sini ada dua jawapan. Okey, apa beza dengan jawapan yang pertama? Jawapan yang pertama adalah kawasan yang terbatas oleh negatif 5 sehingga 2/3 sahaja. Dia ada satu jawapan saja. Dia di antara itu. Okey, manakala jawapan yang kedua, jawapan untuk soalan contoh yang kedua adalah ke sebelah kiri daripada negatif 3 dan ke sebelah kanan daripada 4. Dia tidak terbatas. Dia dibatasi oleh 4 ke kanan. Okey, dan negatif 3 ke kiri. Dia tidak tercantum. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, sama juga saya dah bagi dalam bentuk am. Okey, jadi apa yang kita buat? Kita akan cari dia punya punca-punca. Okey, bila tekan kalkulator, kamu akan dapat punca-puncanya ialah X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan 2. Okey, so bentuk am dah bentuk, dah tahu punca, kemudian kita akan lakarkan graf. Okey, saya lakarkan sekali lagi graf ni. Graf bentuk senyum ataupun bentuk masam. Bentuk masam. Kenapa bentuk masam? Sebab A sama dengan negatif 1. Okey, bentuk masam. Okey, jadi saya lukiskan graf bentuk masam. Okey, ada dua punca juga. Punca yang pertama negatif 1 di sebelah kiri daripada 2 positif. Okey, so kita lihat dekat situ negatif 1 dan juga 2. Okey, kemudian kita tunjuk kepada simbol kecil ataupun besar untuk menentukan julat nilai X. Okey, dia lebih kecil daripada sifar. Jadi graf yang terlibat lebih kecil daripada sifar adalah kawasan sebelah bawah. Okey, kawasan sebelah bawah yang mana dia punya graf? Di sini graf dia. Okey, saya tandakan dengan warna biru. Sebelah kiri dan ke sebelah kiri. Jadi lihat jawapan dia ada dua bahagian. Dia tidak tercangkum juga. Jadi maka kamu ada dua jawapan untuk X, iaitu X semakin ke kiri daripada negatif 1, maka X lebih kecil daripada negatif 1. Dan X semakin ke kanan daripada 2, maka jawapan yang kedua adalah X lebih besar daripada 2. Okey, so kita nampak situasi di kita punya jawapan. Okey, so selesai untuk soalan contoh yang ketiga. Dan contoh yang terakhir untuk hari ini adalah dalam bentuk unknown, maka adalah bentuk perkali. Okey, diberi H tolak X dan juga X tambah K lebih besar sama dengan sifar. Okey, jadi macam mana nak buat? Sama je dalam bentuk am. Okey, tak perlu buat dalam bentuk am sebab dia dah bagi dalam bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni kamu terus beritahu punca dia. So kamu boleh skip step yang pertama. Jadi apakah punca-puncanya? Punca-puncanya ialah kamu akan samakan kurungan yang pertama dengan sifar, H tolak X samakan dengan sifar untuk jadi punca kan.
Okey, maka kita akan dapat X sama dengan H. Okey, itu punca yang pertama. Dan punca yang kedua, X tambah K sama dengan sifar, maka X sama dengan negatif K. Okey. Okay, H dan juga K adalah perkali ya. Ingat H adalah dan K adalah perkali positif. Okey. Kita akan lakarkan graf. Okey, nak lakarkan graf kita kena tengok kepada A. Apakah nilai A? Macam mana nak cari nilai A dalam bentuk ini? Okey, kita akan ambil X darabkan dengan X. Okey, untuk dapatkan nilai A dia nanti. Okey, bila kita dapat X darab dengan X, negatif X darab dengan X, kita akan dapat negatif X kuasa 2. Maka perkalinya adalah negatif 1, A. Maka negatif 1 bermaksud graf itu berbentuk masam. Okey, berbentuk masam. Okey, saya pun lukis graf bentuk masam. Okey, apakah punca-puncanya? Kita dah tahu punca-puncanya ialah negatif K dan juga H. Negatif K, this one negatif K, this one H. Okay. Maka seterusnya kita nak buat apa? Kita akan tengok kepada julatnya. Okay, kita nak tengok julat lebih besar daripada sifar. Okay, jadi lebih besar daripada sifar, kawasan terlibat adalah kawasan sebelah atas. Maka grafnya yang terlibat adalah graf ini. Okay, graf ini saja, sebelah atas. Jadi dia terbatas di antara negatif K dan juga H. Ada satu jawapan sahaja. Okey, apakah jawapannya? X di antara, maka lebih besar daripada negatif K dan juga lebih kecil daripada H. Okey, disebabkan ada simbol sama dengan pada simbol ketaksamaan tersebut, maka jawapan kamu juga terlibat, ada juga sama dengan di situ. Okey, so itu saja pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.